اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 63, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 3. Perbuatan. Tiga daripada 3 perkara yang menyebabkan jadi murtad. Waliyazabillah. Perbuatan. Umpama, contohnya, menjadi murtad dengan sebab perbuatan. Umpama sujud kepada makhluk. Sujud kepada makhluk. Mana makhluk ni? Seperti manusia. Sujud kepada manusia. Berhala. Sujud kepada berhala. Dan lain. Sujud kepada pokok contohnya. Sujud kepada pokok contohnya lah. Kemudian di sini sujud ni sujud pada istilah lah. Sujud sebagaimana sujud dalam sembahyang. Tapi sujud lughawinya termasuk tunduk kepala. Itu sujud lughawi dia panggil. Sebagaimana Iblis laknatullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada lembaga tanah Nabi Adam yang belum lagi ditiupkan roh. Selepas Allah Ta'ala menjadikan lembaga tanah tubuh Nabi Adam 40 tahun, barulah ditiupkan roh kepada lembaga tanah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Iblis laknatullah diperintah sujud kepada lembaga tanah Nabi Adam AS. Setengah mengatakan bukan macam sujud semayang kita. Sujud lughawi je, dengan bahawa menundukkan kepala sebagai menghormati lembaga tanah Nabi Adam AS yang belum lagi ditiupkan roh. Jadi di sini ni sujud sebagaimana dalam solat. Sujud kepada makhluk. Contohnya seperti manusia, berhala dan lain. Ini perbuatan yang menyebabkan jadi murtad. Adapun hak kata sujud lughawi, tunduk kepala, inhina, tunduk kepala sampai tahap rokok kepada makhluk. Ni bukan inhina ni tunduk kepala saja. Kalau seseorang rokok sampai tangga rokok kepada makhluk,
dengan qasad untuk membesarkan makhluk. Itu pun menyebabkan jadi murtad juga. Kalau inhina ni tunduk sedikit. Tunduk. Itu hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Tunduk kepala di hadapan manusia. Tunduk. Hukumnya adalah makruh jikalau tidak mudarat lah. Adapun kalau tak tundukkan dihukum, itu tak makruh lah. Ada ni. Sebab itulah, yalah, memang setengah-setengah tu guru ni dia cermat. Kalau kita nak terima apa-apa anugerah hadiah ke, janganlah tunduk depan gitu, straight tegak je lah. Ada ni? Kan biasanya nak terima anugerah ke, tak kira lah, hadiah ke apa kan, naik atas pentah kena hangguk, bukan hangguk lah, tahu? Dia kena tunduk inhina. Itu makruh. Kalau tidak mudarat lah. Kalau kita tak inhina, kita kena hukum. Tak makruh tu. Ada ni. Sebab apabila nak terima anugerah, pesanlah dah, jangan tunduk sikit pun kepala kepada yang memberi anugerah. Inhina ni mana tunduk banyak lah. Kalau setakat hangguk menghormati tu lain. Inhina ni tunduk tapi tak sampai tangga rokok. Tunduk tak sampai tangga rokok. Tapi kalau setakat kita jumpa orang kan, kita hangguk kepala, hormat, itu bukan panggil inhina. Inhina ni tunduk lah, tapi tak sampai tahap rokok. Kalau sampai tahap rokok, contohnya dia nak minta laluan tu, masa nak minta laluan tu, dia tunduk sampai tahap rokok, itu haram. Tu memang saya dobik dalam ketika saya belajar. Ketika saya belajar kitab Kifayatul Muhtadi. Sebab saya bawa kitab Kifayatul Muhtadi sebagai huraian tambahan. Kifayatul Muhtadi, syarah kepada Sulam Mubtadi. Dia panjang bicara murtad dengan pegangan, murtad dengan perkataan, murtad dengan perbuatan. Jadi hak saya mengajinya tu sebut, masa minta laluan tu, nak lalu tu tunduk sampai hak rokok, hukumnya haram. Mana kita minta laluan, kita ulur tangan, kita, yalah, dah kita ni berdiri, orang tu duduk bawah, kita tunduk sedikit, bukan inhina, bukan tunduk banyak, tunduk sedikit. Kita merendahkan tubuh kita sedikit, tapi jangan sampai ke bokok, sampai tangga rokok. Tu haram. Allah bersopangnya budak ni. Bersopang apa? Itu sampai hak rokok. Mana minta lalu ulur tangan, jalan gitulah. Mana kalau nak comel, jalan straight je, tubuh tu straight, ulur tangan, gitu je. Ni siapa ke minta laluan, tunduk tubuh sampai hak rokok. Apa hak rokok ni? Hukumnya haram. Bahkan kalaulah rokok pada makhluk qasad untuk membesar, hukumnya pun jadi murtad juga, bukan hanya sujud. Cuma dalam Kifayatul Muhtadi ni saya baca sikit. Dalam Kifayatul Muhtadi ni, seperti ia sujud bagi berhala atau syamsu, matahari, atau bagi makhluk. Dalam syarahan dianya tersebut pada Raudah bagi Imam Nawawi, bahawa barang yang diperbuat akan dia oleh kebanyakan orang yang jahil, yang sesat. Orang jahil yang sesat. Bahawa barang yang diperbuat akan dia akan barang oleh kebanyakan orang jahil yang sesat. Apa barang yang diperbuat ni? Daripada sujud ia orang jahil yang sesat ni, bagi guru-guru tarekah itu
Selepas ambil bai'ah contohnya dia sujud. Haram qat'an bila khilafin. Haram putus tak ada khilaf. Atau mula-mula. Atau haram qat'an. Mengapa qat'an? Bila khilafin, putus tak ada khilaf. Dengan barang mana kelakuan sekalipun, sama ada berhadap kepada qiblah atau kepada yang lainnya, dan sama ada iqasak sujud itu bagi Allah Ta'ala atau tiada. Dan setengah surahnya, setengah rupa sujud bagi makhluk ni mengkafirkan. Sampai pekat mengkafirkan yang memperbuatnya, membuat sujud tu. Kata Ibnu Hajar dalam I'lam, nama kitab, kemudian daripada ia Ibnu Hajar menakalkan barang yang pada Raudah bagi Imam Nawawi. Tapi kalau sujud dia betul-betul kerana nak sujud kepada manusia ni, guru ni, maka jadi kafir. Dia sujud dah, dia sujud kosak di hati dianya, sujud kepada Allah. Ada. Yang jelasnya haram, tak ada khilaf. Ini dilakukan oleh orang jahil yang sesat. Ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudah. Bermula ini perkataan yang disebut di dalam kitab Raudah ni bagi Imam Nawawi memberi faham bahawa terkadang ada sujud di antara dua tangan gurunya. Di antara dua tangan di hadapan lah. Di antara dua tangan guru di hadapan gurunya. Itu mengkafirkan, menyebabkan jadi kafir. Dan iaitu hak mana jadi kafir ni? Apabila ia seseorang kosak dengan yang demikian itu, yang demikian sujud di hadapan guru ni, ibadah kepada akan makhluk atau kafir. Atau takarrub kepadanya, ataupun nak menghampirkan diri kepada makhluk, kafir. Dan terkadang haram. Haram ni tak ada khilaf. Dan iaitu hak haram ni apabila dikosakkan dengan demikian itu, dengan demikian sujud di hadapan guru ni, memuliakan guru dengan makna menghinakan dirinya bagi guru. Bukan sembah untuk guru, bukan nak beribadah untuk guru, tapi nak menghina diri, itu haram. Atau ia itlaq, ia tak kosak apa-apa tu, tak ada kosak ibadat ke tu guru dia, tak ada kosak sembah tu guru dia, dan tak ada kosak apa-apa pun, hukumnya adalah haram. Dan seperti itu, seperti sujud kepada guru ni, dikatakan pada dua ibu bapa dan ulama samalah. Kalau disujud pada ibu bapa pun sama. Ada keadaan yang mana jadi kafir, ada keadaan yang mana jadi haram. Dan keluar dengan katanya sujud itu rokok. Maka rokok ni tiada mengkafirkan, kerana rupa rokok ni banyak jatuh bagi manusia pada adah bersalah sujud. Tetapi jika tiada dikosakkan suara rokok itu, adapun jika dikosakkan memuliakan makhluk dengan rokok itu, seperti ia memuliakan akan Allah dengan rokok, maka tiada syak pada kufurnya. Hak rokok ni tak hukum kafir lah, sebab banyak adah manusia. Macam tadilah, minta laluan, tunduk, sapa tangga rokok. Itu banyak berlaku pada adah manusia. Maka tidak menghukumkan kafir, melainkan dia rokok pada makhluk dengan kosak hati nak memuliakan, nak membesarkan makhluk, maka tiada syak pada kufurnya atau kafir juga, walaupun hanya rokok, bukan sujud. Ini dalam Kifayatul Muhtadi, berkaitan dengan sujud kepada makhluk. Ini Kifayatul Muhtadi muka surat 24. Itu boleh tengoklah dalam kitab Kifayatul Muhtadi muka surat 24. Atau buat hina akan Quran
Seperti tohuk dalam tempat kotor-kotor. Ini kita baca dah minggu lepas ni. Seperti tohuk. Ta alif he waw hamzah. Tahuk jadi. Tahuk. Kita sebut tohuk. Buang-buang. Tohuk ni buang. Atau buat hina akan Al-Quran seperti tahuk. Buang dalam tempat kotor-kotor. Tempat kotor-kotor dengan kosak untuk menghina. Ada ni. Dia bukan kata tohuk. Bukan kata tohuk. Termasuk juga dia jumpa Al-Quran tu duduk tempat kotor. Dia membiarkan Quran duduk kotor dengan kosak di hati nak menghina Al-Quran. Dia tak tahu. Dia jalan-jalan tengok Al-Quran tu ada tempat kotor, tempat najis. Dia pun tengok, dibiarkan. Kosak di hatinya sesuai dah dengan Quran. Duduk situ lah. Ada ni. Dia wajib segera keluarkan Al-Quran ada tempat kotor, tempat najis tu. Walaupun tak ada air semayang. Walaupun tak ada air semayang. Wajib dia segera ambil Al-Quran tu. Tapi dia biarkan kosak hati dia sudah molek baru Al-Quran molek duduk situ. Tapi dia bukan dia yang tahu. Bukan dia yang buang. Pandai ni? Bukan dia yang tahu, dia yang buang. Tapi dia lock, dia biarkan. Tapi kosak hati dia. Kosak hati dia macam mana? Sesuai dah. Situlah tempat duduk Qurannya. Contohnya. Jadi murtad juga. Yazabillah. Tapi kalau dia jumpa Al-Quran berada tempat kotor. Dia biarkan. Adalah orang lain nanti. Adalah orang lain nanti yang akan ambil Al-Quran ni. Dia nak ambil, dia takut sebab wuduk dia tak ada. Misal lah. Dia pun biarlah kaki adalah orang lalu orang lain buang. Tapi di hati dia tidak kosak nak menghina Al-Quran yang dia terjumpa ada tempat kotor. Hukumnya haram, dosa besar. Dia wajib segera ambil Al-Quran tu walaupun tanpa ada wuduk. Ada ni. Jadi sama ada dia tahu, dia buang ataupun dijumpa tapi dibiarkan. Kosaknya macam mana? Kosaknya tadilah dia kira Quran ni tak pakai. Situlah tempat duduk dianya. Tapi adakah dia yang buang Al-Quran tempat kotor tu? Tidak. Bukan dia yang buang. Tapi dia biarkan kerana kosak di hati dia. Sedang molek dengan Al-Quran, tak pakai, situlah tempat duduk dia. Jadi murtad juga. Yazabillah. Ni buang Al-Quran dengan kosak di hatinya untuk menghina. Ni dalam Kifayatul Muhtadi juga ni. Saya ambil syarah dia. Dalam Sulam Mubtadi atau dijatuhkan mashaf pada tempat yang hina. Mana huraian dalam kitab Kifayatul Muhtadinya, seperti dijatuh akan dia akan Al-Quran pada suatu kotor, sama ada najis ataupun tiada. Mana seperti hingu atau air liu atau damani. Tu tak najis tu. Dia ambil hingu, diseng hingu atas Al-Quran. Diludah atas Al-Quran. Dia mengeluarkan mani, dia pancu atas Al-Quran. Hingu kotor, bukan najis. Air liu kotor, bukan najis. Air mani suci, cuma sunat saja dibasuh. Air mani suci, cuma sunat dibasuh. Tiba-tiba dijatuhkan hotak najis ni atas Al-Quran. Dengan kosak dia nak menghina Al-Quran. Kerana pada yang demikian itu, demikian dijatuhkan akan di Al-Quran pada suatu kotor ni, meringankan akan agama. Dan hukum menyentuhkan masah dengan barang tersebut itu, seperti hukum menjatuh akan dia pada tersebut itu. Dia samalah. Sama ada kita buang Al-Quran tempat najis, tempat kotor, ataupun kita ambil najis, ambil Al-Quran, kita buang atas Al-Quran. Dia sama je. Quran kita pergi buang atas tempat najis, tempat kotor, ataupun kita ambil barang najis, kita ambil barang kotor, kita buang atas Al-Quran. Sama je hukum dia.
Sama je hukum dia. Harap tetap ada harap, dosa besar. Kosak dia menghina, maka jadi kafir. Tetapi tak dapat tiada daripada ada korinah. Ada korinah yang menunjuk atas senda-senda dan meringan-ringan. Ni kena tengok pula korinah dia. Ada korinah ni, apa ke korinah? Ada tandaan perbuatan itu untuk menyenda-nyenda dan untuk meringan-ringankan Al-Quran. Barulah hukumnya jadi kafir. Maka barang yang telah berlaku adah. Nabi boleh nak kitab ni. Maka barang telah berlaku adah dengan dia, dengan barang. Mana? Meludahkan pada lu. Meludahkan atas lu. Yang tertulis atasnya atas lu Quran. Kerana menghilangkan barang yang tertulis atasnya, tiada kafir. Jika tiada dikosakkan dengan perbuatan itu menghina Al-Quran. Dan sayugianya tiada diharamkan. Dan sayugianya tiada diharamkan. Ini yang berlaku adah. Dia ludah atas luh. Luh ni papang lah. Kalau dulu papan hitam lah dulu tau. Ia ludah atas luh yang tertulis atasnya Quran, kerana nak memadamkan Al-Quran. Itu tak ada kafir. Jika tidak kosak perbuatan itu untuk menghina Al-Quran. Dan juga tidak haram. Cuma di sini je lah timbul pula. Memanglah atas luh tu ada Al-Quran, atas papan tu ada Quran. Nak padam tak ada pemadam, dia pun ludah. Yang pertama, jangan ludah betul-betul ayat Al-Quran. Itu ada korinah menunjukkan nak menghina. Diludah tepi, tak kena Al-Quran. Diludah atas tapak tangan dia, barulah dia pun lomok atas Al-Quran Aliyu untuk memadam Al-Quran. Kalau dia ludah betul-betul atas tulisan, di situ ada korinah untuk menghina. Tapi menghina ke tidak, tu kosak hati dia. Tu memang haram semata-mata dah tu. Sebab dia ludah atas tulisan Al-Quran. Tapi dia Al-Quran di papan tu diludah di tepi, bukan kena ayat Al-Quran. Itu tidak ada korinah menghina. Ataupun diludah atas tapak tangan dia, kemudian dia pun sapu atas tulisan Al-Quran. Itu tak ada korinah menghina. Tu tak ada kafir, bahkan tidak haram. Tapi jahat adab dia panggil. Memadam tulisan Al-Quran dengan menggunakan ailiu. Ini memadam tulisan Al-Quran dengan ailiu. Ada pun sekadar main lidah sikit, lepas tu belek Al-Quran, letak hukum haram, tu melampau. Hak ni ludah menggunakan ailiu untuk memadam tulisan Al-Quran atas luh tu, atas papan hitam tu. Tengok uduh kalau menggunakan air biasa, hak tu tak ada apa-apalah, tak ada. Dia ambil air mineral ke, dia pun tuang, dia pun sapu tulisan Al-Quran dengan air mineral. Hak tu tak ada isu hak tu. Hak ni dia memadamkan tulisan tu dengan air liu. Tidak diharamkan. Kalau diludah tu bukan di betul ayat Quran, ataupun ludah tu atas tapak tangan dia, baru dipadamkan. Tapi jahat adab seumpama tu. Kalau setakat buat gini je, kemudian belek Al-Quran, tak ada lekat apa pun, letak hukum haram. Bayangkan kalau kita buat gini, ni kita boleh lesek dahi orang. Orang marah ke tak? Orang marah. Sebab tu haram buat Quran gitu. Allah itu tak haram. Ada ni. Dah kalau kita buat gini kan, kita jumpa kawan kita buat. Kita potong dahi dia. Apa ni? Marah tak? Marah lah. Betul macam nak buat Quran gitu. Hukumnya haram dia bubuh. Itu melampau seumpama tu. Hak ni hak dalam kitab ni. Meludah atas luh, atas papan yang tertulis atasnya atas luh Quran, kerana nak menghilangkan barang yang tertulis atasnya atas luh ni. Ada ni.
Tiada kufur jika tiada dikosakkan dengan perbuatan itu menghinakan Quran. Dan yang sayugianya tiada diharamkan. Haram pun tidak. Tapi jahat adab. Tengok penguasa. Dah lah liu. Nak buat kerja gapa-gapa baru nak kerja dengan liu ni. Tak guna liu. Dia guna liu. Buat padang tulisan Al-Quran. Oh jekoh dia orang lah. Orang apa ni? Jahat adab seumpama tu. Jadi kafir tidak. Bukan dah kita ni kata tiada haram. Sebab tiada qarinah untuk menghina. Tapi tak juh lah kita panggil. Macam tak ada benda lain nak guna ni. Ada ni. Ni hak dalam kitab Kifayatul Muhtadi. Tapi kalau kita tak suka tengok buat gini, belek Al-Quran, tak usah duk buat. Tak usah duk buat. Dia ialah kita Al-Quran ni, zat Al-Quran tu kita wajib menghormati. Tetapi janganlah pula semata-mata yang kawan tu letak Al-Quran atas lantai tu dihukumkan haram. Itu tidak ada qarinah menghina begitu. Dia tak atas lantai, tidak ada qarinah menghina. Tapi kurang adab. Kurang adab. Buku kita nak buat talata. Takkan Quran buat talata. Tak ada ni. Tapi adakah dipanggil menghina? Tidak. Sebagaimana kitab kita buat talata. Sama juga. Kitab buat talata. Sekarang ni adalah meja-meja. Dulu masa ngaji pondok, talata gitu je. Lepas tu kitab kita talata tu berapa hung je. Punggung orang lalu dah. Kitab kita atas latar. Kita ni tak apalah jauh-jauh. Kitab atas latar pun. Kalau hak jenis mengaji pondok ramah tu rapat-rapat, maknanya bukan sejekat lah. Beberapa hung je dengan kitab tu. Hung pada hung. Abang apa? Hung ada. Dia ada garisan-garisan hung tu. Inci tu. Dengan punggung ke depan tu. Kalau dia kentuk je, gerak kitab kita di belakang ni. Memang betul-betul punggung dia. Dah rapat. Ada tak qarinah menghina? Tidak. Tapi kenapa nak bermeja? Tak ada ruang nak bermeja macam mana? Duduk pun sesak napah dah. Dia ada qarinah menghina. Ada ni. Sama juga sekadar. Dia sama je ni Al-Quran di depan tu. Begitu juga buat hina akan hadis, akan kitab hadis, dan ilmu syarak akan kitab ilmu syarak. Dia sama je. Ambil kitab hadis, ambil kitab tauhid, fiqh tauhid ilmu syarak, dia capok tempat najis, tujuan untuk menghina, jadi kafir juga. Pada ni. Jadi sama je lah. Hak Quran, kitab hadis, kitab ilmu syarak sama je. Kemudian contoh, dia letaklah atas kitab dia itu pen. Itu tidak ada rupa menghina. Cuma yang tak comelnya letak talipung. Tu dah comel lah. Tapi letak talipung pun tujuan dia apa? Tak ambil apa ni? Apa balik apa? Dah kipas angin kuat. Allah mai duduk terbang, tak ada benda, dia pun ambil talipung, dia pun bubuh atas kitab. Tujuannya apa tu? Tujuannya nak kitab tu tidak tak balik lah panggil tau. Tapi kalau semata-mata ambil talipung bubuh atas kitab, tak ada orang buat gitu. Tak ada orang buat. Tapi haram ke? Tak haram. Tapi kurang adab. Kurang adab. Tapi semata-mata letak Quran atas latar, kitab atas latar, itu langsung tiada qarinah menghina. Tapi comel, tak comel. Memang ada orang, dia baca Quran, buat riba. Dia kentuk, dia pun letak atas latar. Harus tak? Ada ni. Lepas tu lambat pulak, dari malah ambil semayang. Malah nak ambil semayang. Apa Quran tu? Tak mana dah atas latar. Orang balik seorang, model semayang ke tak? Tak ada. Kena suruh ambil Quran tak latar tu.
Ditunggu orang ada semayang kedok. Ada dia ambil semayang lah sekejap. Mari pula seorang. Tolong kau ambil Quran talata. Kamu ada semayang kedok? Tak ada. Lama ni dibiarkan Quran talata. Itu tidak ada qarinah menghina di situ. Tapi kurang adab. Ada ni. Quran talata, lepas tu ada pula orang berlunjuk, dia berlunjuk kaki dia, tapi tidak dekat dengan Al-Quran. Ada tak qarinah menghina? Tak ada di situ. Hukum haram? Tidak, tapi tidak ada adab. Ada ni. Hukum satu, adab satu. Ni siapa ke peringkat dia takwil Quran duduk di belakang. Macam sinilah buku Quran duduk di hadapan. Kenapa tak tahulah. Tengok-tengok Quran duduk di hadapan belakang. Quran duduk di hadapan belakang. Asal Quran duduk belakang. Dia kata ada orang ceramah, dia kata Quran duduk belakang, kita rokok sujud hukumnya haram. Sebab kita rokok sujud punggung tungging ke Quran di belakang. Dia letak hukum haram. Surah tu pun dah bunyi kata haram kok. Lah mana main gini. Kita semayang, kita rokok, punggung kita ke belakang. Kita sujud, punggung kita ke belakang. Dah belakang tu ada Quran tak? Ada Quran di belakang. Haram dia kata. Menghina Al-Quran. Surah pun apa lagi buat cari tu lalulah buku Quran di hadapan. Saya pun pelik kenapa pula Quran duduk depan ni. Dia pun ceritalah ustaz ceramah tadi tu. Kata kamu letak Quran di hadapan ni makruh kata. Sebab pada masa kamu semayang, pandangan kamu ada pelbagai di hadapan. Ada pelbagai pandangan di hadapan. Tengok. Allah Quran ni sengit. Quran ni berabuk dah. Quran ni. Banyak perkara yang menarik hati kita daripada khusyuk semayang. Sebab kita semayang ni hadap kosong. Tidak ada corok, tidak ada petok, tidak ada sebarang barang. Sunat seumpama tu. Kita semayang hadap bercorok, berpetok, ada banyak barang di hadapan, hukumnya makruh. Sebab itu semua akan menarik hati kita daripada khusyuk dalam semayang. Ni sabab peringkat di hadapan semayang penuh dengan kitab-kitab. Kitab ni bubuhlah sebelah kanan kiri, sebelah belakang, bubuh sebelah kiblat. Akhirnya semua tengok, kitab ni ada dalam almari ni, lama dah cari kitab ni. Kitab tafsir ni ada. Kitab hadis ni ada. Kenapa bubuh di hadapan kiblat? Bubuhlah di kanan kiri ataupun di belakang. Ni pelik belaka lah orang sekarang. Pelik belaka. Makruh tu. Dia masa duduk saja mata kita tak pandang. Tapi kalau semayang saja, kenapa mata kita nampak sengit, nampak berabuk, nampak syaitan. Syaitan tarik hati kita. Kalau duduk saja, kita tak perasan pun. Atas almari Al-Quran depan kita ada apa pun, dia tak peduli. Cuma masa semayang tarikan tu ada lalu dah. Lepas tu corok di hadapan tempat semayang, hukumnya makruh. Tapi sekarang ni mana masjid tak ada corok. Semuanya kapek ada corok belaka. Bunga-bunga pelik. Boleh tanya kenapa ji? Bunga-bunga pelik sangat ni makruh ni. Dia kata AJK semua sekali setuju nak ambil orang corok. Dia nak tiru masjid lain dia kata. Makruh ji. Haji tu pengusi kata. Kan betul AJK orang buat benda makruh. Ada kapek yang kosong kan? Ada kapek yang kosong. Kan haji kata pergi sama Masjid Rusila. Masjid Rusila kapek lama dak tebal mana? Kapek baru ni tebal. Kapek lama ke kapek baru ke kosong. Di Masjid Rusila. Kapek lama buang dah. Tapi kapek lama tu dia dah lama kan dia jadi nipis. Buang kapek lama, tukar kapek baru tu dia denyuk sikit lah. Dia tebal sikit lah. Apa? Denyuk denyuk apa? Dia download apa? Denyuk ke apa? Nyunyuk.
Oh nyunyuk. Ni pijuk ni. Mana tu dia mah. Sedaplah pijuk. Sujud pun sedap. Tapi kosong. Kosongnya kapek Masjid Ursila, tempat tu imam pun kosong, tak ada sejadah pun. Tak ada sejadah, kosong. Kata kenapa duk tiru Masjid Ursila yang kata dia ambil kapek yang bercorok-corok gini. Makruh. Ni kau tak silap lah. Kalau silap tu minta maaf lah. Kau tak silap, Johor. Kau dah silap. Ni saya pernah terbaca lah. Johor buat ketetapan dah. Kapek masjid tidak dibenarkan bercorok-corok, berpetok-petok. Lama dah ni, cerita lama dah ni. Tapi lama pun bukan lama sangat lah. Tengok ada komen ke tak? Di Johor kalau silap saya dibuat ketetapan kapek masjid tidak dibenarkan bercorok-corok, berpetok-petok. Dia nak kapek yang kosong. Mana anjuran dianya, mana-mana kapek yang bercorok-corok sampai masa nak kena tukar sebab lama, pastikan cari kapek yang kosong. Itu di Johor kalau tak silap saya. Tapi kalau Terengganu kita masjid besar-besar mana pun samalah. Bercorok-corok makruh. Kapek kosong banyak. Kemudian di hadapan semua tak payah ada barang-barang apa pun. Sekarang ni masuk je masa semayang, iklan macam-macam keluar dalam TV. Dalam TV masjid tu lah. TV apa panggil? Iklan macam-macam ni. Iklan tu, iklan ni. Macam mana nak mata kita? Tak baca. Tak baca. Ni semayang ni semayang. Ni keluar hadis Nabi lah, keluar hukum lah, keluar macam-macam ni. Tukar. Macam mana mata kita masa semayang? Ni apa benda semua ni? Asalnya syaitan yang bawa gambaran untuk menarik hati orang semayang. Kerjaan syaitan tu sebenarnya, kerjaan syaitan dibawa gambaran lah. Biasanya dia kata, syaitan ni kata dia nak tarik hati orang semayang ni kepada gambaran yang syaitan bawa. Sekarang ni gambaran ni pihak masjid yang buat. Mana nak kira? Jadi dibubuh Quran di hadapan. Kenapa? Tak boleh bubuh Quran di tiang, tak boleh bubuh Quran di belakang. Sebab masa rokok, masa sujud, punggung akan hala pada Quran. Hukumnya haram. Bila tak hukum haram siapa? Tak ada kena-mengena. Ada ni. Sebab tu jauh. Bukan punggung kita bubuh di Quran tu. Dia kadang-kadang hak berlebihan lah. Kalau tak kenang tak sebuat. Berlebihan. Yelah, orang ni naik mutu ni gok raga dia buku Quran dah raga mutu. Sekarang ni mutu tak ada raga mutu dah tak. Kau panggil apa? Panggil raga dah depan tu. Buku Quran dah raga. Saya pernah dengar ni orang kata haram. Sebab apa? Quran dah raga, kemaluan kamu atas di Quran, dia kata. Kemaluan orang buat mutu tu lah kan. Kemaluan dia duduk atas kan, atas tempat duduk, raga duduk bawah. Jadi kemaluan kamu tinggi daripada Al-Quran. Haram hukumnya. Oh, dia tak hukum haram. Walah raga tu lain, tempat duduk tu lain, ada kena mengena. Kawan tu pun belilah kotak belakang. Kotak belakang ni 100 gok ke lebih. Kalau hok molek berkali banyak ratus juga. Dia pun belilah kotak belakang. Dia kata haram sebab Quran bubuh di belakang punggung. Allah, mentang-mentang dia bawa kereta. Yang kamu tu bawa mutu. Lepas tu Quran nak bubuh mana? Bubuh kita galah Quran tu. Kita tak dia bercakap. Sebab apa? Sebab dia bawa kereta. Bawa kereta kan Quran mudah nak bubuh mana-mana pun. Kau ni nak mutu. Buku Quran raga haram kerana Quran di bawah, kemaluan di atas. Kawan ni beli kotak belakang haram kerana kamu bubuh Quran di belakang punggung. Ni melampau belakang ni. Tapi ni bukan orang ngajar. Ni orang sama-sama sendirilah. Sama-sama sendiri.
Siapa peringkat? Rumah 2 tingkat. Jangan bubuh Quran sebelah bawah. Sebab kita akan berlari-lari di atas. Maka berarti kita memijak-mijak Al-Quran. Kita tak boleh bubuh Quran tingkat bawah. So bubuh Quran tingkat atas. Bubuh Quran tingkat atas sebab rumah 2 tingkat kan. Orang tua tu sakit lutut tak boleh naik atas. Dah tak baca Quran lah orang tua tu jawapan dia. Itu rumah 2 tingkat. Kalau rumah flat, atas tu. Macam-macam bangsa ada atas. Nak kira mana? Tak ada kena-mengena. Tingkat atas, tingkat bawah, tak ada kena-mengena. Ini bicara hukum. Ini bicara hukum. Sehingga kan, di bawah tangga. Di bawah tangga tu ada ruang. Kan di bawah tangga tu kosong ada ruang. Ada orang buat almari. Dia tempoh kedah pun buat jadi almari. Dia letak Quran dalam tu. Sekalipun Quran tu level lain, tangga tu level lain. Walaupun orang tu naik. Tapi tak comel lah tengok buat gitu. Faham tak ni? Tapi dikira tidak ada qarinah menghina. Sebab level lain-lain. Tangga level lain. Almari bawah tangga level lain. Tak ada kena-mengena. Dia buka Quran bawah tu. Tidak diharamkan. Tapi tak comel lah. Macam tak ada tempat lain. Sama juga. Dia punya rak almari. Dia punya rak almari. Banyak tingkat pun. Banyak ni. Dia bubuh kasut belah atas. Dia bubuh Quran belah bawah. Tidak haram sebab itu level lain-lain. Tapi kurang adab. Ini ada ni. Ni siapa ke? Ini pun bukan orang ngajar kat ni. Ini orang cakap lah. Orang yang ngajuk kamu juga. Apa ni? Orang yang ngata tu. Ngelang ngata tu. Po, pa. Apa dia panggil? Po, pa. Pa. Po. Jadi po ni kan ada macam-macam di buat atas tu kan? Kan dia ada hantar macam baju, macam kasut, macam Al-Quran. Dia kata pastikan po untuk Al-Quran mesti lebih tinggi daripada po untuk kasut. Kalau po untuk Al-Quran dan po untuk kasut sama tinggi, haram. Sebab menyamakan Al-Quran dengan kasut. Allah kata apa benda. Apa kata po tu buku Quran juga ke? Ni hak reka-reka belakang ni. Susahan pula kat orang ni. Macam mana ni? Po ni ada orang tua tu kata biar lebih panjang daripada, lebih tinggi daripada yang kita nak buka kasut. Yang sama level. Ni buka kasut, ini buku Quran. Sama tinggi. Tak boleh. Sebab menghina dia kata. Menyamakan Al-Quran dengan kasut. Allah kata. Tak berkenang, tak payah hatul lah Quran tu. Tak berkenang ingat kau. Tapi jauh lah nak kata menghina, menyamakan tak ada. Nak bicara hukum, bicara adab. Macam tadilah. Takkanlah kita bubuh Quran di bawah tangga. Tapi memang dipanggil aras lain-lain. Aras lain-lain. Dia bukan sama aras. Sebab itu tangga, ini almari. Sama juga aras dalam almari ada tingkat. Quran kasut atas, Quran bawah. Aras lain. Tidak ada qarinah muhina, tidak diharamkan, tapi tidak ada adab. Ni hukum pekoh. Quran lama. Quran lama ni bakar lah. Bakar. Quran lama ni bakar. Bakar sendiri je. Ni atau ke pejabat agama bakar, abu tu jabat agama buang laut. Ni. Kenapa nak tahu jabat agama bakar? Bakar sendirilah. Bakar sendiri. Kenapa siapa kena atau jabat agama? Untuk bakar Al-Quran tu. Tapi jabat agama akan taburkan abu Al-Quran tu tengah laut. Kita bakar sendiri. Abu tu disunatkan kita tanam. Disunatkan kita tanam abu tu. Tetapi kalau tak tanam, tak ada apa-apa. Sebab abu tu langsung tidak lagi dihukumkan Al-Quran. Dia bakar Al-Quran. Abu tu, panggil abu tau.
Abu tu dia percaya gitu je. Tak apa. Tapi aulanya abu tu sendiri ditanam. Hak jabat agama, abu tu dia buang di tengah laut. Tak ada masalah. Atau lebih aula, lebih comel. Tapi kalau dibakar Al-Quran lama, abu tu dibiarkan begitu saja. Itu sudah bukan Al-Quran. Tapi kita tak akan buat gitu. Sebab aulanya abu tu kita tanam. Dia tidak tanam abu. Sepatutnya bakar. Dia tak bakar Al-Quran lama. Dia tanam Al-Quran lama tanpa bakar. Dia tanam betul-betul. Dia tanam di tempat yang bukan laluan orang. Dia gali pun tanam. Bukan tempat laluan orang. Patutnya bakar lah. Tapi tidak bakar, ditanam. Yang sepatutnya bakar, abu tu yang ditanam. Dia tanam Al-Quran di tempat yang bukan laluan. Tiba-tiba orang buat pagar situ, buat pintu pagar situ. Jadi tempat laluan. Dia pun teringat baliklah. Oh, dulu tanam Quran bawah tu. Adakah dia wajib? Gali balik? Tak wajib. Tak wajib. Sebab apa? Itu arah lain. Ini arah lain belah atas. Tapi disunatkan gali semula, pergi tanam tempat lain. Nak eloknya bakar, abu tu tanam. Tapi kalau dia biar lama dah Quran duduk dalam tu, bisanya. Tapi masih ditanam tu bukan tempat laluan. Tapi sekarang ni sudah menjadi tempat laluan. Orang sudah pergi mari-mari di atas tu. Adakah wajib kena gali? Tak wajib, sebab dia fikir aras lain-lain. Tapi selesa ke kita gitu? Ni kita tanam Al-Quran, sepatutnya bakar Al-Quran, abu yang ditanam. Ini cerita bab hukum, cerita bab adab. Beradabnya kita dengan Al-Quran. Kita sentiasa cium Al-Quran. Orang bawa Al-Quran, sunat kita bangun. Kita duduk ni, orang bawa Al-Quran tepi kita, sunat kita bangun. Dia ingat kita bangun untuk dia. Duduk lah. Saya bangun bukan untuk awak, untuk Quran tangan awak tu. Sunat bangun untuk Al-Quran. Cium Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran lah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirah. Tiba-tiba cium Al-Quran, junjung Al-Quran, cium Al-Quran, junjung Al-Quran. Hukum Al-Quran sudah tidak sesuai. Oh, pula dah. Kalau hukum Al-Quran sudah tidak sesuai, tak payah cium lah, tak payah junjung lah. Tak relevan dah hukum Al-Quran ni. Bubuh muzium lah barang lama. Barang tak boleh nak pakai dah. Dicium Al-Quran, dijunjung Al-Quran, dibaca Al-Quran. Hukum Al-Quran tak sesuai dah. Tak pakai dah zaman sekarang. Ada buat pesan gini. Kita sangat-sangat menghormati Al-Quran. Sebab apa? Kandungan Al-Quran itulah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirah. Mana selain daripada hak wajib kita jaga hak Quran ni, hak sunat-sunat, hak adab-adab yang kita nak jaga, hak berkaitan dengan Al-Quran. Sampai peringkat menghina Al-Quran, jadi murtad. Murtad dengan sebab perbuatan. Dia menghina, bukan dia menghina dengan perkataan. Menghina dengan perkataan itu murtad dengan sebab perkataan. Dengan perbuatan, dia campur Al-Quran di tempat kotor. Begitu juga buat hina akan hadis dan ilmu syarah. Kitab-kitab tauhid, fiqh, tasawuf, dia ambil, dia campur tempat najis. Dia ambil, dia pijak contohnya. Maka ini di antara menyebab jadi murtad dengan perbuatan. Tapi tadi kena faham boleh lah. Hak hukum satu, hak adab satu. Hak adab kita jagalah. Tapi nak letak hukum haram-haram tu kena cermat. Tapi hak adab-adab kena jaga. Menasabah Quran biar atas lantai gitu tak kena. Buku dah buat gitu. Takkan Quran biar gitu. Tapi kita letak hukum haram. Dosa kamu. Jangan cepat gitu. Apa kamu ni tak comel sungguhlah. Tak comel, tak juruh. Quran buat atas gitu. Lain. Oh, dosa kamu ni. Jangan kata gitu. Kamu ni hina Al-Quran. Tu lebih sangat tu. Hina Al-Quran jadi murtad. Dia ni.
Bak hukum, ba'da. Habislah. Ini hak perkara yang menjawab dia murtad yang ketiga, iaitu perbuatan. Orang murtad. Apabila jadi murtad seseorang, nescaya wajib atas yang berkuasa menyuruh kembali semula kepada agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan taubah daripada dosa murtad itu. Apabila jadi murtad ni, apa yang menjadi kewajipan pula kepada pihak berkuasa dan juga menjadi kewajipan kepada seseorang tu sendiri yang murtad. Dia wajib kembali bertaubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.